ونفعنا به وبعلومه في الدارين وتصح لوارث waris lil musi ma ijazati baqiyati warasatihi ba'da mautil musi wa in kanat wasiyatu bi ba'di sulus wala asra li ijazatihim fi hayatil musi idla haqqa lahum hina idzin wal hilatu. Kita masih bicara dalam bab wasiat. Wasiat asal kaedah dia ialah satu kaedah menyambung talian hayat walaupun dah mati, hukum macam masih hidup lagi, duk membelanjakan harta pada tempat yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan kita wasiat. Jadi wasiat ni satu kaedah untuk sambung talian hayat walaupun dah mati, hukum macam masih hidup lagi membelanjakan harta sendiri. Jadi antara yang tak boleh dibuat adalah membelanja seluruh harta. Antara yang tak boleh dibuat dalam bab wasiat ni adalah memberikan atau membelanjakan harta atas nama wasiat itu kepada pewaris. Itu asal. Sebab pewaris tak boleh nak diberikan harta ke dia dengan kaedah wasiat, kerana bila mati pewaris dah memang ada habuan mengikut kaedah faraid. Itu asal. Di situlah dia nak sambung. Itu juga ada beberapa syarat yang telah kita bicara dulu. Antaranya mestilah orang yang nak diwasiat itu dah memang maujud, dah memang ada ketika wasiat itu dilaksanakan, ketika wasiat tu. Baik, wa tasihu diwarisin, sah ia wasiat ni diwarisin bagi pewaris, waris-pewaris limusi bagi orang yang mewasiat, sah maaf ijazati baqiyati warasatihi, beserta dengan meluluskan oleh yang baki, oleh pewaris-pewarisnya, musi, orang yang mewasiat. Melulus ni syarat dia mesti ba'da mautil musi, selepas daripada matinya orang yang mewasiat. Ayat yang memang selalu orang sebut ada situ, tapi selalunya tak perhati bab tu. Tak mana, tak mestilah kelulusan itu selepas, ataupun hendaklah diperhati, diiktibar, diambil kira selepas matinya orang yang berwasiat kepada pewaris. Kerana kalau ikut, bila mati je memang harta seseorang tu dia akan jadi hak milik pada pewaris-pewaris yang dah sabit hukum hakam dengan hukukillah, mengikut kaedah-kaedah faraid. Berapa habuan-habuan tu kena mengaji lain lah. Tapi kaedahnya bila mati je, hak dia adalah hak pewaris. Sama ada habis tak habis, dia dah ada kaedah pewaris. Kalau tak habis, harta tu dimiliki oleh pewaris disebabkan tidak ada orang yang menghabiskan harta, maka hak tu dipindahkan kepada Baitumal. Dia jadi hak milik Baitumal untuk masalah muslimin. Jadi istilahnya hak orang Islam keseluruhannya untuk dimanfaatkan daripada harta orang Islam yang tak habis diparaidkan. Jadi bila mati saja sepatutnya mesti dibahagi mengikut kaedah faraid daripada harta pusaka. Jika ada wasiat untuk pewaris, mesti selepas mati tu pewaris tu merestui supaya wasiat kepada pewaris-pewaris yang telah ditetapkan oleh pewasiat itu dipersetujui oleh pewaris-pewaris yang ada. Syarat dia situ, mesti selepas mati.
sikit tasawir masalah. Selalunya kadang orang dengar faham macam faham, tapi sebenarnya dia tak faham. Tu yang kebanyakan saya ngaji tu Tok Guru sebut bab pesaka ni, bahasa yang memang selalu disebut tak sah wasiat pada pewaris. Itu paling senang sekali. Bahagi ikut paraid, apabila dah bahagi, ada tak gamak je dia nak bagi pada pewaris-pewaris lain yang hanya dapat sebahagian kecil daripada harta pusaka, ataupun nak bagi sama rata ke, berdasarkan berapa jumlah yang dah ada di tangan, mengikut kaedah faraid, adakah sanggup dia nak bagi pada orang lain ataupun tidak setelah dibahagi mengikut faraid. Dia punya CPS itu. Kalau tak boleh bagi, maksudnya tak meluluskan lah ijazah tu, kelulusan tu tak diberilah pada pewaris. Cuma kadang-kadang tak berani nak bangkang pasal dia tak tahu hak dia, satu. Tak berani nak bangkang, satu, takut dia tuhmah kata mata duitan, dua, takut dia tuhmah pasal tak pegang duit lagi. Bila dah pegang duit, tak ada pula dia bagi. Tu sebenarnya menunjukkan bukan dia meluluskan untuk diberi pada pewaris, tapi sebab jahil dia apa hak dia sebagai pewaris. Itu kot istilahnya. Satu kebanyakan Tok Guru dia sebut, dia kata faraid aja dulu, lepas tu ikutlah dia mau nak buat apa. Hak tu adalah kaedah yang terbaik, ikut je syariat. Pula tu kaedah kita dah kita belajar pula awal faraid. Wasiat ni dia bukan gaduh untuk kita ambil pentadbiran mengurus harta pusaka. Ya Allah Ta'ala dah tentukan ketentuan dekat kita. Bukan macam tu kaedah wasiat. Kalau dengan bahasa lain tak apa, cerdik lah. Bagi kepada pewaris. Pasal bagi pada pewaris ni Allahumma salli, dia dah ada, pewaris dah ada habuan sendiri. Jadi istilahnya, kalau wasiat yang asalnya itu adalah satu peluang untuk menyambung talian hayat walaupun kita dah mati, tapi masih seolah-olah kita hidup lagi, membelanjakan harta sendiri ke jalan yang diredai ilahi. Dia tak nak ambil kesempatan tu. Bahasa mudah ni, bodoh lah. Faraid, walaupun dia tak bagi kepada anak dia ke, bapak dia ke, adik-beradik dia ke, yang tu masing-masing dah ada habuan dah dalam bab faraid. Yang tu usah ada gaduh lah. Bahkan bagi kepada pewaris ni asal hukum tak sah, dan yang tu tak dapat pahala pun. Pasal bab faraid dia bukan ada pahala. Faraid ni dia bagi secara terpaksa, pasal dah mati bagi pada pewaris yang ada. Jadi dia bukan menyambung talian hayat. Boleh faham saya juga. Tapi kalau wasiat, dia seolah-olah kalau kita ada 3 juta, kita ada hak 1 juta tu untuk belanja. Kalau duk hidup lagi, belanja 1 juta, menggeletar tangan keluar. 1 juta apa, bagi RM10 pun ketar tangan. Tambah bagi RM1,000, RM10,000, RM100,000, RM1,000,000. Lagi pun mikir macam-macam. Hidup tak banyak hari lagi ni, muda lagi ni, macam-macam hal lah. Tapi dengan adanya hukum hakam wasiat, kalau kita ada tinggal 3 juta, buat misal aja untuk mudah kira tu, hak kita RM1 untuk bagi pondok ke, bagi masjid ke, anak yatim ke, tahfiz ke. Hukum kita sedekah waktu kita masih hidup, kan? Harta cari banyak-banyak, itu tak belanja pada jalan Allah Ta'ala. Baik kita belanja jalan Allah Ta'ala. Dan bila dah mati dah tak boleh dah. Dan memang antara hal yang Allah Ta'ala cerita, orang yang dah mati ni, dia kata qala macam mana, an a'mala salihan, tu amal salihan, idza jaa ahadakumul maut qala laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqtu wa akum minas salihin. Jadi antara ya Allah Ta'ala cerita dalam Quran sendiri, keadaan orang yang ada harta ni, bila dia tak ada wasiat, antara penyesalan dia, dia akan minta supaya
kalau dia dah mati nanti, minta Allah Ta'ala panjangkan balik umur dia supaya dia boleh bersedekah. Idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli sugi ayat lain pula dah. Idza jaa ahadakumul maut qala laula akhartani. Idza jaa ahadakumul maut qala laula qala rabbi laula akhartani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiyahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ila ajalin qariba kan. Kita apa? Bila dah mati, memang orang ada harta dia akan kepingin begitu kan. Laula akhartani halla akhartani, tangguhkanlah ya Allah, aku hidup walaupun sekejap, fa as-saddaqa, dengan sebab tu aku boleh bersedekah. Itulah cerita sedekah tu. Ayat tu nisbah panjang umur Allah Ta'ala tak bagi, tapi Allah Ta'ala syariatkan wasiat untuk merealisasikan angan-angan tu. Jadi besar hidup balik tak boleh, tapi macam mana hukum boleh macam hidup balik? Macam mana? Wasiat. Tak nak ambil. Kalau boleh nak hidup balik. Hidup balik tak boleh. Lepas tu peluang dia wasiat. Betul? Tak nak wasiat. Ba ya ngawau lah. Bahasa mudah itu lah. Itu pun kalau ada orang kata, kalau tak ada kata, tak ada kata, ada wasiat benda. Dia kata tak ada kata pun takkan tak ada 1000 dah 300. Nak belanja 300 jalan Allah Ta'ala bukan senang. Ada pernah belanja 300 jalan Allah Ta'ala? Ada? Saya pun ingat saya payah. Kalau ada dengan zakat tu lain, memang wajib payah. Nak bagi 300 ni susah. Kalau orang jutawan pun ada bagi 1 juta, ada. Tapi kalau ada 3 juta 1 juta tu hak dia. Asal nak bagi faham hukum wasiat tu lah. Hukum wasiat tu, hak wasiat ni dia hak besar, seolah-olah talian hayat tu. Kita kadang pergi faham wasiat. Saya kalau awal-awal bercara bab wasiat tu pun saya sebut dah apa dia. Selalunya kita faham wasiat ni macam mana fahaman wasiat orang kafir. Orang kafir dia bila mati dia nak gaduh bagi anak-anak dia. Itu buat apa? Itu tak manfaatkan wasiat yang kebolehan untuk belanja harta. Hukum kita belanja diri kita sendiri masih hidup walaupun dah mati, hukum kita belanja. Bagi dekat pewaris buat apa? Tu memang dia ada habuan dia dah. Sikit ayat tu, pergi cerdik sikit, pergi faham sikit. Baik. Jadi syarat untuk boleh, kalau ada wasiat kepada pewaris, mesti kelulusan tu diberi kepada orang yang diwasiat di kalangan pewaris selepas daripada matinya orang yang mewasiat. Jadi kalau misalnya satu orang mati, ada anak lelaki, anak perempuan seorang, harta 3 juta, anak perempuan seorang, lelaki seorang, ni je pewaris yang ada. Bapak dia katalah, yang mati tu wasiat, kata dia kalau aku mati harta ni bagi 2 lah, sama rata antara anak lelaki aku dengan perempuan aku ni, seorang-seorang, ada seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi kalau harta tu ada 10 juta, 10 juta itu wasiat. Mati je tanya, lulus tak lulus nak bagi 5 juta seorang. Kalau tak faham, angguk je kan. 5 juta tu kok susah nak kira kan. Kita ambil 9 juta pasal nak mudah kira. 9 juta ni seorang 4,5 juta lah kalau bagi 2. Bagi contoh kiraan je tu. Tapi kalau bagi ikut paraid, lelaki nanti kalau 9 juta dia 6 juta, perempuan 3 juta. Agak-agak gini lah kan. Kalau dah bagi anak lelaki tu 6 juta, bagi anak perempuan tu 3 juta, agama-agama ada tak anak lelaki tu nak bagi 1 juta, 1.5 juta bagi balik dekat kakak dia yang perempuan atau adik dia yang perempuan
untuk merealisasikan wasiat bagi sama rata tu. Agak-agak bagi tak? Mana kau tahu kau duit pun tak ada lagi. Terus nak bagi RM100 pun kira. Betul? Itu yang kata Ngaji elok kalau arwah batin tu dia kata apa? Kalau kita katalah sebab tu dia akan jadi macam ni. Pasal adik-beradik kan, kalau kita tak setuju, nak jadi tak setuju ni selalu belah lelaki lah. Kalau orang perempuan mana tak setujunya 3 juta dapat 4.5, gila sedap kan. Kalau anak lelaki tu, kalau jadi yang perempuan ni bagi cadangan lah nanti, kita bagi sama rata lah, kata dia. Akak pun tak ada duit, kata dia. Keputusan tu mesti kat lelaki tu pasal dia punya. Kalau cadangan tu anak lelaki tu yang bagi cadangan, gagah je. Pasal apa? Macam ni lah kak, kita bagi sama rata je. Kalau ikut peraid, saya dapat 6 juta, kakak dapat 3 juta. Saya tak nak lah 6 juta, saya nak 4.5 juta je. 1.5 juta yang sepatutnya saya punya, saya lego kat akak. Okey, yang tu mesti cadangan tu daripada orang yang nanti hak dia berkurangan tu, mesti pada dia, bukan cadangan daripada pihak yang hak dia tu akan bertambah. Tu dia minta kan. Dia, saya tak setuju ikut peraid. Maksud apa? Saya nak sama rata. Memang dia tak setuju, dia dapat sikit. Jadi kalau kata dipersetujui oleh anak lelaki tu, contohlah anak lelaki dengan anak perempuan seorang ni dipersetujui, pasal apa? Dipersetujui pasal takut nanti kata gila harta, bolot harta, tak ada peri kemanusiaan, tak pandang adik-adik perempuan, duk kira nakkan kebendaan, apa seumpama itulah, menghilangkan hukum persaudaraan, macam ayat keluar macam mana. Tapi dia bagi tu pasal terpaksa bagi, takut macam-macam ditomah pada dia, gila harta lah, panah harta lah, tak kira adik-beradik lah, tak boleh tolak ansur lah. Bukan di atas baiknya hati dia, memang dia nak bagi, tak sah bagi walaupun dia bagi. Dan tu istilahnya bagi malu Allah. Bagi malu Allah tak sah. Bagi mesti asal istilahnya fa in tibdan lakum minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Tu istilah Quran. Semua yang tu bukan bab-bab wasiat. Yang tu cerita masalah orang lelaki kahwin, bagi mas kahwin kat isteri. Katalah bagi mas kahwin 10,000. Habis kahwin sengkit, kena covid, tak kerja dah 10 bulan tak kerja. Isteri ada duit, mas kahwin bagi itu 10,000. Ni suami dah tak ada apa lah, selai sepinggang, kerja pun tak ada, nak makan tak ada apa lah, tak ada apa dah nak pergi makan. Isteri pun dia kata, abang ni 10,000 dulu saya tak usik pun, abang ambil lah belanja, apa keperluan nak meniaga ke apa, nak meniaga ke apa, ni saya bagi kat abang, saya simpan pun buat apa. Kita dah sesak macam ni. Dia bagi tu yang Quran sebut fa in tibna lakum minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau isteri ni beri pada suami dia, asalnya mas kahwin milik isteri, bila dah bagi milik isteri, fa in tibna lakum minhu nafsa. Kalau arwah batin tu dia selalu sebut kalau beri dengan baik nafsu, tu istilahnya lah. Maksudnya bayi tu bagi tu dengan sukarela. Memang dia pun bukan mata duitan isteri ni, duit yang ada tu dia bagi kat suami. Fakuluhu hani'an mari'a. Maka kata Allah Ta'ala, wahai suami, kau makanlah adik tu hani'an, dengan rasa tenang, mari'an, bergembira, berseronoklah dengan pemberian yang isteri beri itu. Itu ni sebab mas kahwin, hak isteri. Ini saya bagi contoh pesaka, hak anak lelaki Yusuf contoh. Jadi anak lelaki itulah yang kata dia sepatutnya saya 6 juta, bunyi sikit, saya 6 juta, awak 3 juta, akak patutnya 3 juta, sepatutnya saya 6 juta, saya tak nak lah, saya duit banyak lah, kerja pun duit pun berlambak-lambak dah, tak apalah, akak ambil lah, kita bagi 2 lah, sepatutnya saya 6, saya nak 4.5 je. Dia yang cakap macam tu, fa in tibna lakum minhu nafsa, itu istilahnya lah. Maksudnya kalau baik nafsu, tu istilah baik nafsunya bagi dengan sukarela. Memang dia sendiri yang memang nak bagi tanpa perlu diminta-minta. Silakan.
Bagi faham sikit istilah tu. Tanya Ustaz. Hmm. Soal isu PWSP, jika si mati meninggalkan isteri sahaja, Hmm. bagaimana dan isterinya guna untuk bayar hutang, buatkan haji dan sedekah ke orang fakir sahaja yang bercerai. Duit KWSP. Memang KWSP kalau ikut memang duit si mati lah. Memang duit pesaka lah. Memang tak ada waris lain. Itu masalah ni. Dia bagi tasbih masalah tu isteri sahaja. Kalau memang tak ada waris lain, dia beradik, beranak, tak ada. Ada isteri saja. Isteri dia hanya ada hak 1/2. Betul ke ni? 1/4, sorry. Dia ada hak 1/4 je. 3/4 tu, kalau mak si mati apa semua tak ada, anak pun tak ada dengan sebab perkahwinan tu, dia hak Baitul Mal. Itu kaedah kita, hukum hakam kita tu. 1/2 isteri sahaja. Ha? Isteri 1/2. Bukan, 1/4, sorry. Kalau si mati tak ada anak, isteri 1/4. Kalau si mati ada anak, isteri 1/8. 1/8. Dia ambil 1/8 nya. Jadi nak buat haji pun, haji siapa? Haji si mati tu. Kalau dibuat haji dia pun, kalau kaedah dia, harta pusaka tu setelah apa yang sepatutnya dibayar, diselesaikan oleh si mati, hutang piutang. Kalau ada haji, dia ada puasa yang ditinggal, kena bayar fidyah yang sepatutnya diselesaikan. Duit tu memang kena selesaikan nak tu lah dulu lah. Zakat-zakat apa yang kena selesaikan hak, apa dia panggil, hukukil maliyah, hak-hak harta yang sepatutnya diselesaikan dulu kepada si mayat tu. Begitu juga pengurusan jenazah, dia kena bayar macam ni, upah gali kubur, mandi mayat, upah kapan, apa-apa semua. Yang tu memang ambil daripada harta peninggalan si mati. Selesai hak tu bersih, baru tolak wasiat. Dah tolak wasiat, baru pesaka isteri ambil 1/4 kalau tak ada anak. 3/4 yang baki itu Baitul Mal. Dia kaedah tu kena faham prinsip pengagihan. Nak bagi apa dulu, bagi selesai. Dah selesai apa tanggungjawab harta tu, zakat, haji, kalau kata memang dia sepatutnya dengan kemampuan yang ada, memang dia layak pergi haji, tak ada halangan untuk pergi haji disebabkan harta benda dia yang ada. Bahasa mudah gitu, selesaikan semua tanggungjawab dia. Lepas tu ada wasiat, kalau ada wasiat yang betul bab kematian dia macam mana kena nak bereskan, baki tu bersih, isteri 1/4. Yang tu sekali lalu bagi faham prinsip tu. Kalau sebut tiba haji lah, hutang macam bagi fakir miskin, isteri ada 1/4. 3/4 itu mal punya. Kalau dia nak bagi fakir miskin pun, yang dia punya tu dia boleh bagi. Dia tak boleh ambil yang 3/4 yang bukan hak dia, yang sepatutnya bagi Baitul Mal tu. Satu Baitul Mal punya. Ni yang dalam syariat ada ni. Okey. Yang tu banyaklah zaman ni pun. Kalau dalam hadis pun Rasulullah sebut, antara awal-awal ilmu dia yang diangkat atas muka bumi ni, kalau nisbah ilmu, adalah ilmu faraid. Ilmu faraid memang satu ilmu yang janggal dalam masyarakat kita, khasnya Melayu. Dia memang ilmu janggal. Bahkan ada ilmu yang, bukan ilmu, ada amalan bab harta pusaka ni yang canggah langsung dengan syarak. Apa dia? Adat pepatih bagi harta kat perempuan. Anak lelaki kena melopong je. Saya tak tahu prinsipnya, tapi ceritanya macam tu lah. Ada, hari tu saya tengok dalam TV, pelik. Apa dia? Dia buat satu wawancara mengenai adat pepatih. Memang menyalahi syarak. Dia kata kita berbangga, kita ada warisan kaedah mempusaka harta dengan kaedah yang itu unik dalam Nusantara, yang tidak ada dalam masyarakat lain, tapi ada dalam masyarakat kita di Negeri Sembilan katanya. Bangang tu. Dia kata unik, menyalahi syarak. Bengong. Pelik tu, pelik TV. Kalau orang tak ada ilmu, bengong tu, dah bengong tu. Kita duk faham tengok, bengong cakap apa benda ni, buat siaran TV lah tu. Wawancara begini, oh kita berbangga, unik pula otak kau. Saya tak lihat, saya barang saja sebab itu. Pasal kaedah kita nak kata unik ni, kalau benda yang memang tepat dengan syarak, oh kita bertuah pasal ulama kita telah menyusun satu hukum hakam syariat yang cukup unik. Sedap juga. Dengan itu kita ada wirid lepas sembahyang, jaga sembahyang waktu, berjemaah, bersalam-salaman. Ini adalah satu sunnah yang telah diamalkan, menepati dengan kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, menyambung silaturahim
supaya manusia menjaga syariat, supaya menjaga agama malam Jumaat dengan baca yasin, berkumpul, bersilaturahim, contoh berselawat, berburdah. Yang ni satu amalan yang unik. Sedap je dengar. Yang ni hukum hakam yang menyalahi daripada hukum syarak, dia kata unik. Sikit sana. Okay. Jadi asal nak syarah tu, izin satu hal, nak tahu izin tak izin tu siapa yang memang boleh bagi dengan sukarela dan memang dia nak bagi. Pihak orang yang asal harta banyak tu, dapat harta pusaka, dia yang memang nak bagi supaya bagi sama rata. Kalau dia bagi memang tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Jadi kalau kita perhati tu, ayat yang disebut mesti dapat keizinan daripada pewaris-pewaris yang baki, yang lain. Pewaris mana yang paling besar untuk kita mintakan ijazah dia punya kelulusan dia, keizinan dia? Pewaris-pewaris yang kalau diberi dengan contoh sama rata punya bahasa tu, dia akan kurang hak dia daripada mengikut kaedah pusaka. Dia tu yang perlu mendapat keizinan untuk kelulusan diberi dengan sama rata, yang akan mengurangkan hak dia mengikut kaedah pusaka. Okey. Ya. Wa in kanatil wasiyatu bi ba'dis sulus. Kata dia, sekalipun wasiat itu hanya sebahagian daripada 1/3, sekalipun wasiat untuk bagi pada pewaris itu bukan keseluruhan harta, tapi 1/3 tu. Katalah ada 9 juta tadi, 3 juta tu memang tak usik. 3 juta yang habuan pesaka tu, 3 juta tu yang dia kata, yang ni habuan Kak Long, yang ni habuan Kak Ngah, dia dah bagi dah. Yang anak lelaki dia tak bagi, kata dia kamu dah ada koja. Dia bagi wasiat macam tu. Sekalipun daripada kadar 1/3, mesti dapat kelulusan daripada siapa yang sepatutnya jadi pewaris, yang sepatutnya harta tu bukan diberi pada pewaris mengikut kaedah wasiat, tapi sepatutnya semua harta tu diagihkan mengikut kaedah pusaka, pasal ahli pewaris tak berhak boleh menerima wasiat. Itu hukum asal. Wala asara li ijazatihim fi hayatil musi. Yang ni satu peringatan dia nak bagi, tidak ada kesan, maksudnya tak terpakai kelulusannya mereka baqiyatul warasah, pewaris-pewaris yang tinggal itu, fi hayatil musi, pada ketika dia bagi kelulusan ni pada ketika hayat pemberi wasiat tersebut. Kalau contoh ayat tersebut, bapa tadi seorang lelaki meninggal, bapa dia meninggal, tinggal anak lelaki anak perempuan, itu je waris yang ada. Bapa dia masih hidup, dia cakap siap-siap dah bapa dia, ni aku nak bagi rata ni, esok aku mati, aku dah tak ada, katanya. Korang bagilah sama rata, korang setuju ke? Kami setuju je abah. Semua cakap itu. Nak kata apa, abah kata bagi sama rata lah kami. Abah nak bagi, ikut abah lah nak bagi. Tapi bukan bagi hebah, bagi wasiat. Kalau aku mati esok, korang jangan gaduh-gaduh, aku nak pesan siap-siap dah. Apa dia? Kalau mati esok bagilah sama rata, jangan duk kelahi dah adik-beradik, malu ke orang. Sedap dia cakap kan. Apa nak sebut. Jadi semua pakai setuju. Bila mati, tanya-tanya pejabat agama, tengok kata dia, dapat banyak ni. Itu dah setuju macam mana? Setuju itu tak pakai. Persetujuan mesti ba'da mautil musi, la asara ijazatihim fi hayatil musi. Dengar elok. Tempat tu nak kena mati je. Tambah masih hidup, siapa orang ni mangkang? Ijazatihim tu maksudnya dia meluluskan wasiat tu. Katalah anak lelaki anak perempuan tadi, bapak dia kata macam tu, ikut abah lah, kata dia, harta abah. Abah nak wasiat apa pun terpulang lah, abah yang nak bagi. Tapi bukan bagi lagi. Kalau bagi hebah tak apa. Hebah ni, aku ada 10 ekar ni, aku nak bagi siap-siap. Ni kau ambil 5 ekar ni, ni kau 5 ekar. Ni geran kau, ni geran kau. Walaupun tak tukar nama, kira aku bagi dah ni, cuma tak tukar geran aja. Walaupun tak pindah milik je. Pindah milik lah tu, cuma dokumentasi aja tak buat kan. Bagi dah tu, cuma mengikut kita punya dokumentasi, kena ubah dokumen. Istilahnya hebah dah tu. Hebah
dia bukan dengan dokumentasi, tapi dia dengan nafsil amri. Realitinya memang dah bagi. Itu dah bagi dah. Kalau dia kata kalau aku mati, itu tak bagi. Itu tak bagi. Yang tu membezakan antara wasiat dengan hebah. Hebah tak syarat kena tukar nama. Begitu juga jual beli, tak syarat dengan tukar nama. Memanglah jual beli, nama tak tukar lagi. Dah jual, tetap jual. Sah jual beli. Cuma bila dokumentasi, bila kelahi lagi, siapa yang nama atas geran, dia menang lah. Itu kau nak tipu, akhirat esok berjawab lah. Tapi dah sisa, sah lah jual beli. Situlah. Jadi bab dokumentasi ni satu perkara kena perhati sikit, pasal banyak orang terpelengong bab dokumentasi ni, dia tak faham antara dokumentasi dengan realiti. Contoh suami isteri, memang suami isteri bercerai, dah talak 3 dah, tapi tak ada pun pengesahan dengan pejabat agama, cerai talak 3. Contoh macam mana? Dia kata aku masih suami lagi ni, buat nikah dia. Dia ambil buat lari perempuan tu pakai song number macam mana? Kata ni, mana ada surat bercerai kami? Tengok pejabat agama, mana ada surat bercerai? Padahal bercerai dah. Pejabat agama pun tak tahu, tapi suami isteri tu tahu apa yang dah berlaku. Dia orang yang tahu, dia orang berlaku cerai tak bercerai. Sama ada talak 3, talak 1 ke, dah bedah kan. Pejabat agama tak tahu, pejabat agama, jadi dokumentasi yang tak ada, tapi masing-masing tahu apa peristiwa. Haram buat tu. Taklah dengan dokumentasi itu menghalalkan apa yang haram untuk dibuat. Yang tu kena faham. Yang tu pun ada bab kita jumpa dalam bab-bab perundangan ke belakang ni lah, babud dakwah wal bayyinat apa semua tu. Dia ada bicara masalah dokumentasi dan masalah nafsil amri. Bab tu memang zaman ni aru biru sangat. Kadang-kadang tanah wakaf dah 10-50 tahun buat masjid apa-apa, tapi nama geran tak bertukar. Nama geran, nama pemilik tanah lagi. Lepas tu anak cucu belakang tuntut lah, kata dia kami ni anak cucu dia, tuntut pergi jabat tanah, nilai tanah berapa dia jual je. Habis runtuh semua masjid, tak jadi wakaf dah. Tak gila gitu, nak mampu, nak makan api neraka. Sikit lah, saya yang kasar sikit bahasa itulah, tapi nak kena faham penegasan nak bagi kata sebenarnya yang penting tu nafsil amri, bukan dokumentasi. Dokumentasi ni sistem dokumen je. Hukum asalnya bukan dokumentasi itu. Hukum sebenarnya ialah nafsul amri. Itu istilah. Okey. Tanya ni Ustaz, kalau harta pesaka, tapi kematian si pewaris, si bapa dan hanya tinggallah 3 orang anak lelaki. Harta pesaka asalnya daripada pewaris datuknya. Keadaan faraid ke atas cucu tu bagaimana? Panjang tu nak tengok tu. Kalau asal soalan harta pesaka asal daripada datuk. Datuk tu pun tak ada anak lain melainkan anak lelaki seorang ni saja, yang bapa bagi anak yang 3 orang ni memang semua turun kepada bapa tu, memang bapa punya mutlak. Masa datuk tu si mati, lepas tu ni bapa lah mati, ada anak 3 orang, memang bagi mutlak antara anak lelaki 3 orang. Macam tu lah. Tapi kena tengok peraid asal tu lah. Kalau masa datuk tu mati, ada pewaris-pewaris lain lagi, jadi ada hak-hak pewaris lain kena bagi dulu. Lepas tu bapak tu berapa, daripada habuan bapak yang berapa tu, yang tu memang akan jadi milik kepada cucu dia yang 3 orang ni. Jadi kena tengok urutan lah satu-satu, siapa mati dulu, lepas tu siapa yang berhak masa si mati ni ada, siapa pewaris yang ada. Yang ni kata tadi, bab ilmu peraid ni banyak orang gagal lah bab tu kan. Jadi kena tengok asal usul balik, kenapa siapa waris yang ada pada masa tok mati tu, siapa yang masih hidup, siapa berhak, banyak mana dapat bagi itu. Kalau bapak ni berapa habuan dia daripada sana, kalau tak ada siapa-siapa melainkan memang dia je, memang semua turun ke bapak tu. Bila bapak ni mati, memang semua bagi pada anak. Yap. Ada baca ni, bagaimana masalah si mati yang sebelum matinya telah mengharamkan harta dia dari diwarisi satu-satunya anak lelakinya. Bahkan dia nak serahkan pada anak angkat lelaki. Itu anak lelakinya guna satu bagaimana? Keedah harta tu kalau masalah tu wasiat, tak jadi, batal. Anak dia walaupun dia haram dengan dapat harta pusaka, tak ada hak dia untuk dia nak haram dengan harta pusaka. Tak pakai, tak laku, tak valid istilahnya. Pasal bila dah mati, dia bukan ada hak untuk dia nak bagi siapa dia nak bagi.
Kalau dia wasiat nak bagi harta kepada, kalau katalah dia wasiat dia katalah pasti dia wasiat tu kan. Banyak orang lah ni kata dia banyak wasiat ni, wasiat faham orang kafir. Dia tak setuju bagi anak jantan dia, dia nak bagi ke anak angkat dia. Anak perempuan katalah ada kan, anak angkat dia, walaupun dia wasiat haram dengan bagi anak lelaki dia tetap akan dapat pusaka. Lepas tu ada banyak harta, katalah banyak harta dia nak bagi pada anak angkat dia, walaupun dia bagi semua harta, anak angkat dia hanya boleh dapat 1/3. Anak angkat sah wasiat, bagi harta pada anak angkat sah, tapi hanya boleh lulus 1/3 je. 1/3 yang baki itu pewaris yang ada. Jadi walaupun wasiat haramkan bagi pada anak lelaki, batal wasiat tu, pasal menegahkan pewaris yang memang pewaris kuat pula tu anak lelaki, haramkan dapat harta pusaka dengan buat wasiat. Wasiat ni dipanggil wasiat yang maksiat. Wasiat pasal menyanggah hukum Allah Ta'ala, terbatal wasiat, batal wasiat. Jadi wasiat kepada anak angkat sah untuk bagi. Kalau dia bagi semua pun dia tak sah semua, dia cuma ada hak 1/3. Disiplin tu mesti faham, disiplin tu mesti faham. Kaitnya soalan tu kan, sekarang ni Wahabi ni lah, wasiat tu ya Tok Sah baca talqin Tok Sah buat tahlil, jangan buat binaan atas kubur. Nak bubuh bunga pun tak boleh, bubuh batu tak usah siram air kata dia. Tak usah baca talqin, lempar gitu je, buah kat kubur tu kau balik lah katanya. Macam mana? Bodoh lah pergi layan ni tu. Macam apa? Wasiat hanya boleh ditunaikan jika tak menyalahi syarak. Kalau menyalahi syarak, abaikan. Orang Melayu kita ramai yang bodoh apa tu? Bodoh, sedap pun bodoh lagi. Memang bodoh. Dia arti wasiat, semua wasiat nak ditunai. Ada pula wasiat ni kalau selagi tak menyalahi syarak baru boleh ditunai, kalau menyalahi syarak tak boleh tunai. Si mati dulu diwasiat, kalau aku mati tanam sebelah yang Tuanku Abdul Rahman katanya. Buat apa weh? Kenapa? Ada kelebihan apa duduk sebelah Tuanku Abdul Rahman? Dapat syafaat lepas azab kubur. Kalau kau sikit tu, kalau aku mati tanamlah sebelah mak engkau, arwah mak engkau, mati kat Afrika tu, bawa balik Malaysia. Kalau memang tak boleh ke bumi tu lain hal kan. Kaedah kita mana tempat mati itulah ke bumi. Ada bab-bab banyak kita dah bicara dulu. Jadi wasiat tu macam mana? Tak pakai wasiat tu. Tak pakai wasiat tu. Wasiat hanya boleh pakai jika dia tak menyalahi hukum syarak. Macam tu kena mengaji hukum syarak dulu, baru tengok wasiat. Maksud wasiat akan terbatal jika menyalahi hukum syarak. Tu yang wasiat terbatal kalau bagi kat waris, batal. Melainkan yang ni kita duk bicara ni. Baik, pasal apa? Jadi la asara, tidak ada kesan, maksudnya tak akan memberi apa-apa manfaat kelulusan yang telah diberi masa wasiat yang diberi oleh orang yang bakal mati yang dibuat wasiat tu, masa tu telah diberikan kelulusan. Kelulusan tu tak terpakai. Maksudnya apa? Izla haqqa lahum hina izin, kerana tidak ada hak bagi mereka itu baki warasah, yang pewaris yang baki itu pada masa hayat. Hina hizna wasa muhsi, ketika orang yang mewasiat tu dia wasiat tu, pasal hak masih orang yang nak mati yang dibagi wasiat tu hak dia kan perlu izin anak-anak dia nak setuju tak setuju, pasal hak dia. Anak dia tak setuju pun dia boleh buat, tapi kalau wasiat, kalau setuju pun anak punya setuju tak pakai, pasal persetujuan tu belum diiktibar lagi. Tapi kalau hebah, setuju tak setuju, itu hak dia. Jadi bezakan antara hebah wasiat, situ beza dia. Kalau hebah sekali pun tak setuju. Jadi kalau contoh haram dengan bagi harta pusaka ni, dia memang tak nak bagi ke anak jantan ni, berbulu dengan anak jantan ni. Dia tak suka apa benda lah, katalah gitu. Dia nak bagi semua anak perempuan dia, harta-harta dia semua tukar geran ziarah. Contohlah kalau tukar geran tu, semua buah nama anak perempuan dia, anak angkat dia, habis harta dia. Mati-mati dia tengok memang tak ada harta dah. Yang harta pusaka tanah-tanah apa tak ada dah, nama-nama
yang atas nama si mati, bahkan semua dah ditukar nama pada anak-anak yang dia kasihi, melainkan anak dia yang lelaki. Anak lelaki dia hanya ada buan yang baki daripada harta yang belum diagih lagi, berupa wang ringgit dalam akaun-akaun ke apa ada ke KWSP. Yang tu saja ada habuan anak lelaki dengan anak pewaris yang lain yang telah dihebah, telah ditukar geran, tukar nama pada masa hidup si mati. Yang tu istilahnya bukan wasiat, itu hebah. Hebah memang tak boleh ambil alih lah, tak boleh tukar apa dah. Itu memang dah bagi lah, tak boleh minta balik lah. Pasal dah hebah. Hebah dia boleh buat untuk tak nak bagi anak lelaki, tapi wasiat tak boleh. Wasiat tak boleh. Baik, wal hilatu, hilah. Hilah ni maksudnya satu kaedah untuk namanya bagi dekat pewaris, tapi bukan bagi pewaris directly, tapi buat hilah. Macam mana? Dia kata wal hilatu fi akhdhihi, buat hilah kata dia pada mengambilnya ia waris. Nanti wasiat tu waris juga yang dapat, tapi apa hilahnya, apa caranya macam ni. Macam ni. Min ghairi tawaqqufin ala ijazatin, daripada ketiadaan terhenti di atas kelulusan daripada pewaris lain. Macam ni. Min ghairi an yusiya li fulanin bi alfin, antaranya bahawa mewasiatlah satu orang ni, si mati ni dia wasiat, dia ada duit 3,000 contoh, dia wasiat, aku kalau mati ni bagilah si dolar ni 1,000 ringgit, kata dia. Yusi li fulanin bi alfin. Baik, alfin ni apa? Ai wa huwa sulusu, dia adalah 1/3 daripada harta tu, jadi sahlah wasiat ni. Faqala ataupun kurang. Lepas tu wasiat kat dia bagi 1,000, harta dia ada 3,000 contoh. Lepas tu ayyatabarra'a li waladihi bi 500 atau bi alfaini. Kemudian dia perintahkan orang yang kuwasiat tu, katalah nama apa, nama si dolar ni, bagi kat dolar ni 1,000. Lepas tu suruh dolar tu bagi, dan dengan dalam wasiat tu dia kata bagi kat dolar 1,000, 1,000 tu 500 bagi kat anak sulung aku. Boleh? Faham? Dia bukan dia bagi direct, dia bagi indirect melalui dolar ni. Dolar pun terima 5,000, lepas tu dia bagi lepas tu yang ni hilah. Contoh 500 au bi alfa ini, ataupun katalah dia wasiat dengan 1,000, duit dia ada 6,000, kalau aku mati bagi 2,000 kat dolar, lepas tu 1,000 tu bagi, suruh dolar tu bagi kat anak aku yang sulung. Boleh? Tu hilah. Tu hilah. Jadi sebenarnya dia bukan bagi dekat anak dia, dia bagi kat dolar. Bila mati dolar punya, lepas tu dolar pun tengok wasiat, suruh bagi anak sulung. Asalnya milik dolar dah, kalau dia nak bagi, dia bagi. Pasal wasiat tu cuma wasiat tu wajib ke? Eloknya tunaikan amanah bagi orang yang mewasiat. Asal milik, memang milik orang yang diwasiat. Bagi 2,000 tu dia punya. Lepas tu dia suruh pula bagi 1,000 pada anak dia. Kama huwa zahirun, macam bab ni kata dia memang zahir, jelas bab ni. Jelas. Pasal bila dia suruh bagi anak dia 1,000 lagi pun bukan ada kuasa untuk bagi, dan tak sah pun. Pasal apa? Pasal belum lagi dapat milik kepada orang yang diwasiat. Boleh? Tu yang dia kata zahir tu, tu hilah. Tu hilah. Nak sembah tu satu tak mati apa, banyak tu. Yang tu antara kefiat untuk buat hilah, supaya nak bagi pada anak yang sulung tu tak perlu pada keizinan daripada pewaris-pewaris yang lain. Ya. Fa iza qabila wa adda libnin ma syarata alai akhadhal wasiyata wa lam yusharik baqiyatul warasati al ibna fima hasala lahu. Okay.
Dan kata dia kama huwa zahirun fa iza qabila, apabila menerima ia, faham tu fulan tadi, si fulan ni bila dia terima dengan sebab wasiat tu, wa adal ibnin, dan dia membayar, memberikan ke anak lelaki tadi contoh tu, kalau 1,000 disuruh bagi 500, kalau 2,000 disuruh bagi 1,000, masyaratan alaih, apa yang telah mensyarat oleh musi alaihi ke atas sepulan tu, yang kata kalau mati aku ni bagi dia tu 2,000, 1,000 tu bagi ke anak aku yang sulung. Akhadhal wasiyah, akhadha boleh ambil ya ibnu, wasiyah dia boleh ambil wasiat tu, walam yusyarik baqiyatul warasati, tak berkongsilah oleh baki pewaris yang ada tu, al ibna ke anak lelaki ni tak ada siapa daripada waris nak kongsi 1,000 yang dia dapat tu, fima hasala lahu, pada barang yang hasil ia lahu li ibni. Pasal apa? Itu bukan bab saka, itu bab wasiat. Wasiat pula tak perlu keizinan daripada pewaris lain. Pasal apa? Pasal bukan bagi direct, bagi indirect. Kalau bagi direct kena minta keizinan daripada pewaris lain. Baik, tu hilah. Orang yang terima wasiat tu kan, dia dah dapat duit tu, dia nak bagi kat hak dia hukum wasiat ni kan ada hukum wajib, yang mana wasiat wajib, mana wasiat sunat, wasiat haram tak jadi, batal. Wasiat wajib, wasiat sunat, asal hukum. Tapi walaupun wasiat sunat ni sunat lah ni kan, pasal dia bukan wajib nak bagi ke anak tu, tapi menunaikan amanah bagi si mati itu lebih utama. Maksudnya daripada kita tak bagi, walaupun sunatnya bagi, dia setuju, pasal orang dah diwasiat, dia setuju terima wasiat 2,000, lepas tu syarat dia kena bagi pada anak dia yang sulung 1,000 contoh kan. Dia kata itu kena tunai ke? Eloknya tunaikan amanah yang telah diamanah kat dia untuk dia buat. Menunaikan amanah daripada pewaris tu adalah lebih baik. Lepas tu bukan dosa salah pun boleh. Menunai amanah tu lebih utama daripada menyalahi dia. Dari si hukum boleh macam ni. Si mati dia kata kalau aku mati bagi kat dia 2,000, mati waris ni pun bagilah kat dia. Pakcik lah, ni abah mati, dia pesan dulu kalau mati bagi kat pakcik 2,000. Iya ke? Ish, tak siur teman. Duit orang mati tak teringin aku nak makan. Contoh lah, kawan allergic macam tu, macam mana? Dia tak terima wasiat, macam mana? Habis tak okey, bukan wajib dia terima. Kalau dia tak terima, jumpa ke depan nanti kasi dia akan sebut bicara masalah tu. Kalau bagi wasiat, tengok wasiat tu tak dipersetujui untuk diterima oleh orang yang diwasiat, macam mana? Tak okey, tak okey. Walaupun sepatutnya dia ada hak nak ambil. Contoh, misal kalau ada satu orang ni wasiat kata dia, kalau aku mati, dia cakap ke adik dia, kau tengoklah anak-anak aku ni, aku nak bagi tanggungjawab dengan kau, jagalah dia sampai dia sekolah, sampai dia kahwin, sampai dia orang ni kahwin. Aku bayar manahkan kau, aku tak harap orang lain lah melainkan kau je. Kawan pun lepas mati macam mana? Alamak, teruk aku kena jaga ni. Anak pula 25 orang. Contoh lah, kalau anak seorang gerah juga tak? 25 orang anak dia, bini 4. Contoh macam sanggup boleh? Dia kata, hai, tak ada beban, batu dia galas ni. Jaga amanah orang sangat bagus, tapi boleh tak dia tolak wasiat tu? Harus tolak. Maaf dah, saya tak boleh nak tunai, tanggungjawab saya banyak, saya pun sampai macam tu sekali dia wasiat kat aku. Itu kalau dia wasiat je tu. Kalau dia wasiat macam ni, dia wasiat kat kawan ni ke apa, macam ni lah, aku mati, bini aku ni muda lagi, kata dia, habis dah esok kau minah ambil bini aku, macam nak terima tak terima? Wajib tak terima? Pilihan dia nak tolak, ikut dia, wajib terima. Punya wasiat kau
Boleh? Nisbah orang yang diwasiat tu wajib ke terima? Tak. Kalau suruh bayar hutang, wajib bayar. Kalau ni ada hutang aku semua, korang bayar. Tu ni bayar, pasal wajib, tak wajib. Bayar pun daripada harta dia lah. Kalau daripada harta orang lain, dia nak suruh tolong bayar, itu dia atas setuju, kita tak setuju. Dia hutang suruh kita bayar pula. Sebaiknya kalau boleh lepaskan daripada kesengsaraan dia, bala bencana dia, tu sangat bagus lah. Tapi di atas kita tak setuju, ada yang tak setuju tu. Dia ada ke depan, maksudnya dia memang dia bahas itu, memang ke depan bahas itu nanti. Selalunya tu lah, orang kita dia bukan faham bab-bab mana wasiat yang nak ditunai, tak ditunai dia. Haji wasiat je semua dia nak tunai kan. Haji wasiat semua nak ditunai. Itu dia kena tengok wasiat tu adakah patuh syarak atau tidak. Itu antara tempat dia. Pula tu kalau patuh syarak pula, orang yang diwasiat untuk menerima wasiat tu, adakah dia menyanggup untuk terima wasiat tu ataupun tidak, sekalipun dalam bentuk atau benda. Kalau dia tolak, tak ada dapat dia tanda. Saya nak bagi kamu 10,000, kamu tanda. Saya kejar kamu, bagi kamu tak? Bagi duit memang tanda kan, tapi boleh tak dia tanda? Boleh, tak ada masalah. Dia tanda. Tapi selalu kita bagi duit senyum je tak? Senyum je. Tapi boleh ke dia tanda? Minta maaf lah, saya tak gamak nak makan. Katalah misalnya si mati tu ada anak ramai, memang dia wasiat. Katalah dia ada 30,000, 10,000 bagi kita. Jadi waris-waris dia anak ramai, anak 10 orang, isteri lagi. Jadi bahagian isteri dengan anak-anak dia dapat sikit je. Kita ni tak ada kena-mengena ni. Tapi 10,000 dengan 20,000 tak kena 30,000. 10,000 kita, 20,000 tu bagi isteri dengan anak-anak dia. Peraid sama sikit je lah tak? Kita 10,000. Kalau ikut senyum je tak? Kita tengok, 10,000 dia bagi aku. Duit dia tinggal berapa? Duit dia semua 30,000. Aku 10,000, 20,000. Memang lulus kalau ikut tu. Bab-bab pesaka ni. Pasal ni baru 1/3 daripada wasiat. Tapi tak gamak aku nak ambil 10,000. Anak kecil-kecil lagi. Bini pula tak ada kerja. Katalah itu, tak pandai kerja apa pula tu. Tak gamak lah. Kalau nak pun buat macam ni. Terima dulu, saya dah terima dah. Ni saya hadiah balik. Ada cik puan. Gunalah belanja untuk anak-anak. Milik isteri lah. Kalau dia nak ambil juga macam pasal, ataupun dia nak tolak awal-awal, minta maaf lah, saya tak boleh nak terima duit ni. Kalau tak nak terima, semua tu bagi pesaka. Nak kata tak semestinya siapa yang diwasiat wajib terima, tidak. Okay, lalu kita satu bab-bab wasiat ni pun dah jaga. Tambah jenis saka-saka tu, jangan duk berangan-berangan nak ambil tak terima. Orang wasiat, jin mana wasiat tu, dia bagi kain kuning apa, ni kain hijau kan, selalu ni kain kuning lah. Ada orang main hantar kat rumah, kau nak terima tak terima? Kita tanya dulu elok-elok, jangan nak berani terima sebarangan. Kalau terima, nanti kau dapat mimpi macam mana nak buat benda tu. Memang dapat pun, jangan tak tahu. Memang ada macam tu pun, jangan tak tahu. Jangan berani nak terima benda-benda macam tu. Kalau tak terima, tak jadi apa-apa. Kalau kau terima, siap. Satu nak kata apa? Walaupun ada wasiat, walaupun dia nak bagi, kalau kita tolak, tak jadi apa-apa. Kalau kau terima, sampai mampus lah kau. Jadi kadam tu. Okay. Jangan berani nak terima sesuatu benda yang bukan hak kita. Kenalilah hak diri sendiri. Apa yang berhak, apa tak berhak. Apa yang sepatutnya dia ambil, apa yang tak sepatutnya dia ambil. Jangan seronok aci orang bagi semua ambil. Jangan. Ada benda nanti jadi beban. Itulah. Dah sebut masalah boleh tolak tak boleh tolak tu. Wa minal wasiyati lahu ibra'uhu wa hibatuhu wal waqfu alaih. Naam. Situ dulu. Wa minal wasiyah. Anak angkat memang tak ada hak pesaka, itulah. Melainkan apa yang dah diberi oleh tuan punya harta, katalah tok tu, dia dah bagi masih hidup,
pula dah menikah kahwin, dah berumah tangga dan dia dapat mertua di rumah lah. Dan kalau seandainya lah, kalau atuk saya tu dah meninggal, rumah atuk saya ni kalau dia nak, contohnya dia ada nak bagi dekat anak angkat dia tadi, macam mana? Nak kena pasang guaman, nak kena surat menyurat guaman ke ataupun dia terbaik? Okay. Nak kena ikut syarak. Kaedah dia bukan syarak bukan guaman. Guaman tu peningman. Kalau contoh adik-beradik pun nak dapat, adik-beradik pula yang hukum kan, nak kena persetujuan ibu bapa, setuju tak ustaz, nak perlu ada persetujuan ibu bapa dan surat menyurat daripada guaman. Hak tu dia orang kena jumpa saya, nanti saya selesaikan. Pasal dia mesti kaedah je. Ya. Dia mesti selesaikan dengan kaedah syariat. Guaman-guaman ni pening. Pasal kebanyakannya tak patuh syarak. Kebanyakan dia akan selesaikan dengan kaedah sibil. Pening lah tu. Pening. Dia mesti selesai dengan kaedah syarak. Orang yang nak buat ni pula mesti reti sungguh dalam hukum syarak. Kebanyakannya tak pandai buat tu. Biasanya siapa yang nak tuntut tu, dia akan cari jalan untuk mendapatkan juga apa yang dia gedi-gedi nak. Dia bincang pun sebenarnya sangkut kat tengah-tengah. Dia tu, dia macam mana kalau dia jumpa selalu banyak peribadi. Dia tak bincang dengan keluarga tu, dia jumpa peribadi. Ya. Itu masalah. Ya, memang selalunya macam tu lah. Seorang-seorang tak boleh. Dia akan pergi jumpa orang ni mana setuju dengan dia tu, dia angguk yang ni setuju dia bagi sikit apa. Yang lain dia tak reti apa-apa. Selalunya jadi gitu. Satu kaedah dia macam ni. Kalau katalah ada masalah macam ni, dia kena panggil satu orang yang ada autoriti, yang keluarga ni menghormati, yang cakap dia akan didengari. Panggil semua keluarga, cerita apa masalah, biar kau ni dengar, faham elok-elok, dia selesaikan apa keputusan dia pakai. Saya cerita kat luar tu, mahkamah kan, dia orang tak tahu cerita apa kan. Mahkamah dia atas report, atas laporan, dia bukan pergi semak satu-satu apa benda kan. Yang itulah kaedah dia. Kalau yang kena ada budi bicara, kena ada kesedaran, bagi tanya dulu, ada iman tak ada iman kau? Tanya dulu tu, ada iman tak ada iman kau? Berapa iman tak dengan Allah Ta'ala ada Rasul? Kalau ada iman, balik kita kaedah hukum Allah Ta'ala. Balik ni, bukan kira kau punya, aku punya. Siapa ada hak, ada hak. Kalau memang dah dibagi masa hebah ni, kalau betul, memang ambil lah, kami tak teringin pun. Tapi kalau tak ada, yang memang bukan hak, bukan kau, bukan nak kelahi, tapi hak yang sepatutnya siapa kena ambil. Kalau tak, maka api neraka namanya. Itulah bahasa mudah kan. Jadi tanya buat iman tak iman dulu. Lepas tu siapa yang berhak daripada awal tu, daripada datuk, siapa yang mati, siapa dapat pusaka, dah dihebah ke tak dihebah ke. Lepas tu siapa yang sepatutnya dapat. Kalau tu yang nak tengok tu. Dah kalau bagi yang ni nak perlu izin siapa, tak izin siapa ni, waris ke tak waris ke, apa ke, ataupun waris tak nak ke, semua nak bagi anak angkat ke. Yang tu kena tengok tu. Dia memang selalunya akan ada masalah berbangkit belakang. Dari baru ni pun ada orang tanya, dia nak angkat. Cerita anak angkat juga ni. Satu anak angkat ni kadang keluarga tu tak ada anak tu hal. Ni keluarga ni ada anak angkat. Anak angkat ni masa dia hidup dulu, memang mak angkat dia, mak angkat dia memang nak bagi reta kat dia, bagi gelang, bagi rantai, ada tanah ke anak dia, memang dia bagi. Tapi anak angkat ni dia nak bagi pasal dia tahu yang ni bukan anak aku, esok dia mati tak dapat apa-apa, dia nak bagi siap-siap. Anak angkat ni pun alhamdulillah kenal, reti agama. Kata dia, saya ni anak angkat mak, saya bukan ada hak harta, aku tahu, kata dia. Aku tahu kau nak angkat satu, aku nak bagi pasal aku kalau tak bagi kat kau, esok kalau aku mati kau tak dapat apa-apa, kau bukan anak aku. Dia bagi bila dia bagi apa, memang ni tukar geran, dah lama dah beranak, dah kahwin dah bercucu dah, cucu ni tak buat hati, dapat cerita apa main tuntut dekat mak angkat, mak menakan angkat dia ni, pergi tuntut siapa, makcik dulu anak angkat. Makcik tak? Makcik dulu nak angkat, cucu orang angkat tu semua tuntut habis. Mana angkat, mana boleh dapat harta ni, sepatutnya dapat kat kami. Untuk dia pun serba salah. Itu dia tanya saya tu, ni saya serba salah ustaz, kata dia. Memang saya nak angkat, saya tahulah, tapi masa nak bagi dulu pun saya cakap dah, saya kabur dah, kata dia. Ni
saya nak kena beralah ke ni? Saya bukan nak kira rebut harta, tapi nak kata hak saya tu apa? Nak kata, ke saya nak lego je? Saya kata kalau ikut saya panggil akak kan, kan? Kalau ikut akak dah memang bagi, dia cakap macam ni, memang hak dia lah. Di atas demo yang tak reti, tak makan akal, tak reti syarak ni, dia nak tuntut, bukan hak demo. Kalau ikut boleh je berkerah, nama pun dah ditukar, boleh je berkerah. Cuma kakak lah kira bicara. Kalau berkerah memang tak nak bagi, dia orang ni bukan ada hati perut dah pun, pasal dia kira nak tuntut reta je. Kalau berkerah putus saudara, memang bukan saudara mara pun, anak angkat aja kan, tapi menyebabkan bermasa muka. Kalau boleh buat tak peduli je, pejam mata, ambil lah kat korang, kita pun makan cukup, tak ada ambil harta ni pun tak ada masalah apa, rela harta bagilah kat demo. Niat je lah sedekah, bukan hak demo pun, niat je lah sedekah daripada bermusuh-musuhan, relakanlah harta tu diambil untuk bagi demo. Itu kalau nak buat itu. Kalau tak nak, tegak tocang kita nak kata ni hak aku, kau tak ada sekupang pun, boleh je buat gitu. Terpulang kat akak lah. Tak apa, saya nak tanya hak tu je lah katanya. Yang lain tu saya tahulah nak urus macam mana. Saya nak tahu hak saya je ustaz. Apa dia. Baik orangnya. Tengok gaya tu memang dia nak lepas lah, tengok gaya tu. Tapi hak dia untuk dia tak bagi siapa? Memang dah dihebah masa dia hidup lagi. Itulah main anak cucu tak berakai, tak mengaji ni. Ya Allah. Na'udzubillah. Yang tu Quran sebut apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Apa dia? Takut sangat. Apa dia? Ada zuriat-zuriat fa khalafa min ba'dihim, selepas daripada kematian kita, kerana bagus anak cucu, anak okey, mai cucu cicit piuk perak-perak, heboh bengong bawah tu. Adaa'us salah, sampai sembahyang ke tak? Wattaba'u syahwat, dah ikut dah nafsu. Tambah belakang kita ni tak tahulah covid berbala ni macam-macam ni. Betul? Fasawfa yalqawna ghayya, semua tu akan campak masuk dalam neraka ghayya. Na'udzubillah. Satu kena jagalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada orang tanya ni lah, adakah berdosa seorang suami meninggal dunia tanpa meninggalkan apa-apa harta kepada isteri dan anak? Dah tak ada reti, apa nak dosa ramai carilah sendiri. Tapi meninggalkan mereka ada satu harta untuk dengan sebab tu mereka tak meminta-minta adalah lagi baik daripada meninggalkan mereka dengan tidak ada apa-apa. Rasulullah tak tinggal apa-apa. Jawab tu. Nak kata apa kat Rasulullah? Nak mampu nak kata apa-apa kat Rasulullah? Bahkan ahli baik Nabi SAW, dia tahu apa yang mahal dan berharga. Yang mahal berharga bukan harta tapi iman. Dia kata berdosa tidak? Tidak. Tapi sebaiknya tinggalkan sesuatu untuk ada pada mereka. Rasulullah diajar tu nak menunjukkan harta bukan matlamat. Pasal Rasulullah dia afdalul makhlukat, dia tahu anak dia dididik semua dengan sempurna, semua iman masya-Allah. Dia tahu apa yang mahal berharga, tak ada apa harta pesaka yang Rasulullah tinggal. Pasal anak-anak dia dan semua ahli baik dia, isteri-isteri dia tahu apa dia yang paling mahal sekali adalah iman, takwa pada Allah Taala. Hasil harta pesaka ni, hasil daripada harta pesaka contohnya ladang getah, disebabkan tiada siapa mengurus, maka cucu dia pewaris mengurus dan membersihkan dari semak kamu dengan modal sendiri. Hasil dari jualan getah boleh ke ambil tu cuma untuk menggantikan modal yang dia usahakan sendiri. Waris hidup yang lain tak nak ambil kisah langsung. Dari segi kaedahnya memang sepatutnya siapa yang berhak tu kan, kalau ikut dah cucu tu pun mungkin dia tak berhak kan, tapi dia ambil inisiatif, dia ambil jaga harta pesaka tu. Harta pesaka tu sepatutnya dia agih ada orang-orang yang dapatnya. Jadi dia telah keluar modal apa-apa tu, dia usahakan supaya dapat hasil. Bila dah dapat hasil memang bukan hak dia. Dia cuma istilahnya terkilan pasal tengok benda boleh dapat hasil, boleh dapat pulangan pun banyak, tapi tak ada orang nak urus. Dia ambil inisiatif urus. Soalan yang ditanya, bolehkah dia ambil upah sekadar yang dia telah urus dan perbelanjaan yang dia keluarkan? Memang boleh. Dia tak apa belanja, kalau dia tak nak ambil apa pun ikut dia lah. Dia nak buat pula sukarela, nak tolong aja. Macam mana pun dia ambil atas apa yang memang belanja telah dikeluar. Bahkan dari sisi hukum harus dia nak ambil upah yang selalunya kalau orang lain diupah pada orang lain, berapa upah ghalib
urusnya, dia ambil upah untuk urus tanah yang macam tu, yang terbiar macam tu, dia ambil pada ghalib nak urusnya, tak ada lebih pun. Memang bahkan beralah pula dengan harga yang serendah-rendahnya, harga yang dia ambil upah urus tu. Hasil tu dia bedakan mengikut siapa pewaris-pewaris yang sepatutnya ambil pusaka. Tu memang terbaik lah. Dari segi boleh, ya. Dekat tapi jadi masalah pewaris hidup menuntut balik hasil yang sikit tu kata haram. Pewaris tu kata haram lah, dia nak apa, menuntut balik. Walaupun dia yang keluar model tu, Biasa tu semua dia kata haram dia ambil tu. semua tak pandang bila dah ada hasil. Memang macam tu lah. Yang tu tunjuk bil. Kalau kita dah buat apa bil-bil, invoice apa-apa ada katalah gitu kan, ini tunjuk ke dia, minta bayar balik pasal nak dapat hasil. Ini kerja aku dah buat, aku pun kalau tak kamu tak dapat apa-apa, yang ni pun inisiatif saja. Macam tu lah kalau nak sebut. Macam mana pun sikit beginilah peringatan sikit. Pasal kadang-kadang inisiatif ambil berat, berharta pusaka, tolong urus, bagus. Tapi macam ni, siapa suruh buat tu? Tak ada siapa. Jadi istilahnya memandai-mandai. Yang tu lah, payah sikit. Dan tu lah sikit, kasar sikit lah ayat saya ni. Bila memandai-mandai, siapa suruh kau pandai-pandai buat? Aku tak suruh pun. Sekarang dah ada hasil, mana ada hak kau? Kau pandai-pandai buat. Semua harta kami punya. Kan dah susah tu. Sebaiknya dapatkan satu kuasa. Jumpa pewaris yang sepatutnya memang ada. Kita cucu katalah, bapak kita ada, katalah mak menakan semua, memang kita tak boleh dapat. Tapi kita pandai mengurus tu, kita pandai urus, mintakan kuasa. Kalau betul tak ada pun, cakap mulut pun padan dah. Minta kuasa, izinkan saya nak urus macam ni. Buat, baru buat. Sekurang-kurangnya dapatkan kuasa. Bila kuasa esok dia nak cakap memandai-mandai tak boleh, pasal dia yang dah beri kuasa kat kita. Istilahnya hak perwakilan tu ada. Bila tak ada hak perwakilan, walaupun kita ni anak cucu misalnya, tapi hak kuasa tu bukan kita punya. Kita cuma orang kata apa, sayang dengan hasil yang ada tu. Minta kuasa dulu, minta kuasa, dia bagi jalan. Jadi esok dia tak boleh cakap apa. Bila kita buat memandai-mandai, kena ayat tu, memang istilahnya kita dah terlajak ke depan sikit lah. Istilahnya mengurus benda yang kita tak ada kuasa, memang istilahnya memandai-mandai pun. Jadi kalau andai kata dia tuntut engkau tak ada hak, yang kau buat pun suka rela, tolong je, tolong. Ni hak kami, kau mana boleh ambil yang tadi. Nama pun tolong. Betul juga, kena juga kat dia tu. Jadi kalau boleh, tu ada kira bicara lah. Macam mana pun memang ada kesilapan sikit dari segi teknikal mengurus tu. Sebaiknya langkah beringat tu, minta kuasa. Minta kuasa tu, izin wakilkan saya untuk saya urus. Siapa yang pewaris yang betul-betul tu. Betul lah. Betul lagi pula, dia buat tu sebab amanah dari bapa sebelum kematian. Bapaknya anak sulung, adik-adik sikit tak nak ambil kisah langsung. Kalau dah memang tu ada wasiat tu, maksudnya dia memang ada hak ambil. Kalau dah ada macam tu, maksudnya dia bukan memandai-mandai, memang dia sebagian harta dia memang dapat pula tu. Maksudnya atas kata bapak dia pun salah seorang pewaris, yang lain semua tak nak peduli. Dia bapak yang suruh anak buat, jadi dia bukan memandai-mandai lah, memang dapat serahan kuasa lah, wakil daripada salah seorang, yang lain memang tak peduli. Jadi maksudnya memang ada hak untuk dia tuntut, memang hak ada untuk dia ambil. Memang pewaris tak boleh minta semua apa yang telah hasil dapat, sehingga apa modal dia pun terdaya dan dizalimi dia kat situ. Itu satu kesalahan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون